Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wassalam Rohani, Hasmali Wahid dan semua yang hadir pada pagi ini. Sudah sahak, Alhamdulillah. Renungan kita pada pagi ini pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi topik yang kita bincangkan pada muka surat ke-30, adab-adab pelajar. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata penulis kitab ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, kurnia, keampunan untuknya dan beri kepada kita manfaat atas ilmu yang ditinggalkan ini. Adab-adab pelajar. Seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Sabit dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah sungguhnya dalam setiap badan ada segumpal darah. Apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, apabila ia rosak maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah dia badan, itulah dia hati. Ketahuilah dalam setiap tubuh ada seketul daging. Apabila baik baiklah ia, maka bila rosak rosaklah ia, maka itulah dia hati. Riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Seorang pernah mengucapkan sesuatu yang bagus. Hati perlu dibaiki untuk menerima ilmu sebagaimana perlu dibajak untuk bercucuk tanam. Jadi memperbaiki hati ini samalah peranannya dengan membaja tanah bagi menjadikan ia gembur dan subur untuk ditanam padanya pokok-pokok yang bermanfaat. Jadi seorang pelajar perlu rendah diri di hadapan guru, beradab dengannya walaupun guru itu lebih muda daripadanya, kurang masyhur daripadanya, berketurunan kurang mulia daripadanya, kurang saleh daripadanya dan sebagainya. Dia hendaklah merendahkan diri dengan guru, kerana merendahkan diri terhadap guru membuatkannya mendapat ilmu. Para penyair berkata, ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri sebagaimana banjir adalah musuh pada tempat yang tinggi. Jadi seseorang itu hendaklah menghormati gurunya walaupun guru itu lebih muda daripadanya, tidak famous macam dia, berketurunan kurang mulia daripadanya, kurang saleh daripadanya. Ini adalah dalam tujuan rangka untuk mendapat keberkatan daripada ilmu yang disampaikan. Maklumlah, kadang-kadang satu ilmu itu diperolehi oleh orang tersebut lebih faham daripadanya yang sudah pun berusia. Yang kedua, mungkin kerana kesempatan waktu dia untuk ilmu dulu tidak ada. Sedangkan orang lain dapat kesempatan untuk ilmu, maka kita menuntut ilmu daripada orang yang ada ilmu walaupun orang itu lebih muda daripada kita. Jadi seorang pelajar hendaklah patuh pada gurunya, bincang dengannya dalam satu urusan, menuruti kata-kata gurunya seperti pesakit yang berakal, menerima kata-kata seorang doktor pakar yang beri nasihat, padahal keadaan lebih utama. Itu kata Imam Nawawi kat sini, kepentingan untuk seseorang itu mendapatkan nasihat daripada guru sebagaimana seorang pesakit mendapat nasihat daripada seseorang doktor. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, memilih guru yang terbaik dan menghormatinya. Janganlah dia belajar melainkan daripada orang yang benar-benar berkelayakan, terserlah pegangan agama yang kuat, terbukti keilmuan dan terkenal sebagai orang yang melihara ilmunya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan para salaf yang lain berkata, ilmu adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, demikianlah dalam hidup. Kadang-kadang Farah Wahidah Mukhtar, Nuripa Ma'arif, Sauda Zainul Haji Ramlan, Numala Abdul Majid, Puan Zulfaria. Apa nama ni Puan Zulfaria? Jadi dituntut kita untuk mengambil agama kita, iaitu ilmu ini, daripada orang yang saleh, orang yang kita yakini latar belakangnya, orang yang benar-benar kelayakan. Maklumlah pada hari ini yang menjadi pertaruhan adalah famousnya seseorang itu, walaupun kadang-kadang ilmunya tidak seberapa. Tak tahu di mana dia menuntut ilmu, tiba-tiba orang panggil macam-macam gelaran.
Orang panggil tuan guru, orang panggil tuan syekh, orang panggil macam-macam gelaran lain. Bahkan gelaran doktor pun boleh di-create daripada mana-mana tempat. Doktor bogus, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Jadi hendaklah kita mengambil nasihat daripada para ulama yang mengatakan bahawa ilmu ni merupakan agama, maka jangan kita mengambil daripada sebarangan orang. Seperti yang saya nyatakan tadi, oleh kerana zaman sekarang tuan-tuan yang berkasihan, terima kasih Al-Masyalan Ustaz Zamani Al-Basuti, Sila Sahak. Pada ini orang bukan melihat pada kelayakan ilmu, tapi orang melihat pada glamournya seseorang. Anda dibawa sesuatu yang pelik, yang berlawanan daripada orang lain, Khalif Tu'raf, buatlah satu benda yang lain daripada orang, nanti orang akan kenal anda. Walaupun perkara yang dibawa itu merupakan perkara-perkara yang pelik, perkara yang tak ada asasnya, perkara yang janggal, yang tak pernah dikatakan oleh para ulama, tapi inilah yang dicari orang. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kalau orang dulu-dulu seperti diceritakan oleh Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama yang terkemuka, yang mana beliau ni merupakan seorang ulama yang begitu berani untuk Islam, dipanggil sebagai Sultanul Ulama. Maknanya gelaran yang diberikan sangat tinggi. Sultan maknanya pemimpin sekalian para ulama, kerana keberanian beliau menegur sultan yang daripada zamannya. Ketika sultan minta supaya rakyat jelata semua mewakafkan harta mereka bagi membantu tentera Islam melawan Mongol, tetapi jawapan daripada Sultan Ulama Izzuddin bin Salam, sebelum rakyat disuruh dikerah untuk mengorbankan harta benda mereka yang tak seberapa itu, raja yang sepatutnya mengorbankan harta-harta mereka terlebih dahulu, kerana raja begitu banyak mengambil hak orang secara zalim, kata Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi Izzuddin bin Salam ni tuan-tuan yang mulia Allah sekalian adalah seorang yang sangat berani, seorang yang sangat luar biasa. Beliau berkata bahawa pada zamannya itu lagi telah berlaku manusia menilai seseorang pada pakaiannya. Ketika aku melaksanakan ibadah haji, aku tawaf, aku menegur kelakuan yang salah ketika mereka melakukan ibadah haji itu. Mereka tak boleh bertanya kepada aku, siapa engkau? Kenapa kau tegur aku? Sebaik saja selesai tahallul, maka aku pun kembali pakai pakaian ulama dengan serbannya, jubahnya. Maka aku pun tegur manusia. Manusia pun, oh ni ulama, akan dengar kata-katanya. Pada zaman dahulu, kata Izzuddin bin Salam, pada zamannya itu lebih 600 tahun yang lalu, orang kagum pada pakaian ulama, mengkagumi, melihat, mengikutinya kerana pakaiannya, bukan kerana ilmunya. Kalau zaman kita pada ini lebih malang lagi tuan-tuan. Orang bukan menilai ulama pada ilmunya, bukan pada pakaiannya, tapi pada kata-katanya. Pada kata-katanya yang pelik-pelik itu. Walaupun penampilannya macamlah orang yang peliklah penampilannya, tapi oleh kerana kata-katanya yang penuh dengan falsafah itu menarik perhatian ramainya orang jahil yang ada pada hari ini, mengakibatkan mereka kagum, ikut dan menolak pandangan orang yang berilmu. Kalau orang bertanya pada hari ini, bagaimana nak tahu orang tu berilmu atau tidak tuan-tuan? Caranya tak susah pun, Sophia, Haji Hamidah. Pada hari ini kita memiliki akses kepada internet. Kita boleh tanya orang, betul ke fulan belajar kat Yaman contohnya. Masa dia duduk Yaman tu, dia belajar dengan guru ke atau dia tidur saja kat universiti? Kita boleh tanya. Ramai orang akan beri persaksian dalam perkara ni. Dia belajar di Azhar, betul ke belajar Azhar? Azhar ni tuan-tuan, Azhar satu institusi ilmu yang penting, yang hebat. Tapi ada sebahagian yang belajar di Universiti Al-Azhar ni tidak hadir ke universiti pun, kerana universiti tidak mewajibkan mereka datang ke classroom, kerana kelasnya sempit, murid-muridnya ramai, pelajarnya ramai. Maka ada yang pergi ke sana, segelintirnya yang tidak pergi menuntut ilmu pun sibuk dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Demikian juga di Jordan, di Maghribi. Kita kena bertanya kepada orang lain tentang penampilan ataupun tentang ilmu seseorang ustaz yang kita sangkakan hebat itu. Kerana ilmu ni adalah agama tuan-tuan. Mana dia dapat dia kata demikian? Jangan, agama ni bukan ikut akal kita, teknologi akal kita. Seolah ada wahyu yang baru ke sehingga kita boleh memberikan pandangan-pandangan yang baru, yang pelik-pelik, yang janggal-janggal, yang ulama tak berkata tentangnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, hendaklah kita ambil pedoman perkara ini seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan lagi satu, seperti yang saya telah terangkan, mencari ilmu ni biar ramai, jangan seorang saja. Ini tidak seorang saja kita belajar. Dialah pakar segala-galanya. Dia pakar tafsir, dia pakar hadis, dia pakar faraid, dia pakar fiqah, dia pakar logah, dia pakar hadis. Semuanya tak boleh tuan-tuan. Mana ada orang seperti itu? Jadi kita kena belajar daripada ramai orang.
Innaka la tadri khata'a mu'allimi hatta tadrus min indi ghairi. Kamu tidak akan tahu kelemahan gurumu, kekurangan ilmunya, sehinggalah kamu belajar dari orang-orang lain. Jadi perbagaikan guru kita seperti nasihatkan oleh para ulama itu lebih utama daripada kita mengambil seorang saja. Kerana mengambil seorang saja mendedahkan diri kita kepada bahaya, tersilap dan juga ta'assub fanatik yang salah, tuan-tuan yang boleh kuasa. Baik, sebelum terlupa saya ajak tuan-tuan untuk menggunakan produk Habatus Sauda Birkah. Sekarang ada stok yang baru, alhamdulillah. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, ini adalah produk Birkah yang baru sampai ke Zahran Travel. Macam ni. Telah disiapkan dalam bentuk yang macam ni, senang untuk kita nikmati, senang untuk kita gunakan. Ambillah 2 pagi 2 petang ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapatkan Birkah Habatus Sauda, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada kita pada musim pandemik ni. Di samping vaksin yang kita ambillah juga saranan Nabi SAW, antaranya mengambil Habatus Sauda Birkah yang kami telah proses dalam bentuk ini, mudah untuk dinikmati. Memandangkan kalau ada yang bijirin itu ataupun biji-bijian itu atau minyak, mungkin tak semua orang dapat menggunakannya kerana tersekat, ditekak dan sebagainya. Sampai itu kami juga membalakkan tuan-tuan untuk dapatkan produk korma McJowl dari Zahran Travel. Beza Zahran Travel, tuan-tuan beli dalam bekas seperti ni, tak rosak bekas ni, dia tak penik. Nampak korma McJowl ni amat menyelerakan. Mari saya buka sikit, tuan-tuan nampak. Masya Allah. Ni tengok Ya Allahu Rabbi. Nampak dalam ni kan? Cantik, menarik. Amat menyelerakan. Kalau saya makan kan menelih pula air, tuan-tuan. Ini adalah korma McJowl. Ini pula adalah korma Ajwa Rasulullah dari Madinah. Bekasnya ditutup seperti ni. Maknanya kalau kita letak atas meja pun tak rosak, tuan-tuan. Nampak? Ini adalah Ajwa dari Madinah. Yang Nabi nyatakan, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji seharian waktu pagi, dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Tengok ni. Masya Allah. Ni kita belajar dulu dia punya katmirnya, dia punya fatilnya, dia punya nakirnya kan, pada sebiji kurma. Inilah kurma Ajwa Rasulullah SAW yang sangat digalakkan untuk kita makan waktu pagi 7 biji. Kalau McJowl ni merupakan kurma yang dinyatakan oleh Allah tentang kelahiran Isa bin Maryam, iaitu Allah SWT menyuruh supaya memerintahkan Maryam supaya menggegarkan pokok kurma. Jatuhlah pokok kurma ke atasnya. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Ya Ustaz Safi Sadiqin, ya, kurma Madinah ni besar, kurma Ajwa ni besar. Ya, alhamdulillah saiznya dia besar, ada yang kecil, ada tu. Ada juga yang kecil. Saya tunjuk nanti semua yang besar pula, ada yang kecil juga. Tapi yang penting ini adalah Ajwa dari Madinah. Kami ada sijil lahirnya dari Madinah, originnya dari Madinah, bukannya dari tempat-tempat lain. Orang kata yang dipanggil sebagai Ajwa dari Madinah ni yang paling utama, kerana ia pernah ditanam pada zaman Nabi SAW. Itu kata mereka lah. Tak ada riwayatnya pun, tapi memang kami dapatkan daripada kurma Ajwa Madinah. Alhamdulillah. Baik. Lihat seterusnya, dia juga hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat. Yakin dengan kesempurnaan kelayakannya dan keunggulannya banding tingkatan martabat darinya. Hal ini kerana guru adalah yang paling hampir dengannya untuk dimanfaatkan. Ada kalangan orang terdahulu, apabila ingin berjumpa guru, beliau akan bersedekah dan berkata, Allahumma astur aiba muallimi yani wala tuzhib barakata ilmihi minni. Allahu Akbar. Hebatnya orang terdahulu. Nomala Abdul Majid, bagaimana nak dapatkan produk ni semua? Ada di bawah. Boleh lihat di bahagian bawah ni, ada di bawah ni ada WhatsApp yang boleh tuan-tuan dapatkan. Salam Hussein, saya dah repeat. Terima kasih Salma. Jazakillahi khairan. Jadi orang terdahulu punyalah kesungguhan untuk menghormati guru, nak jumpa dengan guru. Mereka bersedekah dengan doa kepada Allah. Wahai Tuhan, tutuplah aib guruku dan janganlah hilangkan keberkatannya daripadaku. Allahu Akbar. Baiknya hati orang terdahulu, hebatnya ilmu orang terdahulu. Jazakallahu khairan Ustaz Zamani. Jadi orang terdahulu mereka berdoa. Tuan-tuan dapatkan doa ni daripada kitab Tibyani
Allahumma astur aiba muallimi wala tuzhib barakatahu minni. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhan, tutuplah aib guruku dan janganlah hilangkan keberkatan ilmunya daripada diriku. Ini bagi menunjukkan kesungguhan mereka nak dapatkan ilmu. Kerana guru ni tidak maksum, tuan-tuan. Guru ni ada kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang bila kita lihat kekurangan itu, kita akan rasa tak sedap, tak seronok nak menuntut ilmu lagi padanya. Jadi orang terdahulu bila mengetahui kebaikan guru itu, tapi dia tahu ada kelemahan dalam masa yang sama, justru mereka berdoa kepada Allah supaya menutup aib guru itu, supaya dia terus dapat menuntut ilmu daripadanya dan tidak kurang pun rasa hormat memuliakan sang guru itu. Ya, Saudara Osman, Salam Hussein, Ahlan Sahlan, Nani Minun. Baik, muka surat berapa? Muka surat Nani, muka surat 32, kitab Tibian. Ya, tak kira siapa saja yang kita berguru dengannya, mohonlah kepada Allah supaya tutup aib guru tersebut. Jangan sampai aib itu terbuka, lalu kita pun hilang kepercayaan dan kita dah nak cari guru pada zaman moden ini sangat sukar. Jadi minta kepada Allah untuk tutup aib guru. Saya cerita sikit pengalaman saya masa belajar kat Jordan, tuan-tuan. Guru-guru kami ada yang sangat warak dan saleh. Ada kalangan guru ini alim hebat, tapi kalau dia datang mengajar pun pakai baju Arab, jubah Arab yang jenis tidur malam tu. Bukan macam baju kelawar lah, lebih kurang. Orang lelaki pun pakai baju kelawar juga kat negara Arab. Baju yang tak ada tangan ni, tuan-tuan. Kerat tangan kat sini. Dia datang mengajar kita kitab Fiqh Mazhab Syafi'i contohnya, kitab Iqna', Kifayatul Akhyar. Dia mengajar kita, dia pakai macam tu, dengan tak ada, tutup kepalanya terbuka. Tuan guru lelaki ni, bukan perempuan. Ya, maka kita merasa guru ni, Allah, ya betul ni, belajar tapi ilmunya hebat. Cuma penampilan zahirnya kadang-kadang tak seberapa, tuan-tuan yang mulia sekalian. Macam ada tuan guru kami, tuan guru Al-Alim Al-Alama Syekh Nur Ali Salam Al-Qudah. Ulama yang hebat ini kalau hadir dengan serban ulamanya, dengan jubah ulamanya, penampilannya, bercakap benda yang baik-baik, jarang buat lawak dalam kelas, ikut penampilan masing-masing. Jadi bila kita nak menuntut ilmu pada seorang, kita mohon kepada Allah supaya tutup aib guru ini, jangan sampai kita hilang kepercayaan kepadanya dan kitalah yang rugi akhirnya, kerana kita ada kesempatan menuntut ilmu daripada orang yang tinggi ilmunya macam mereka. Rabi', murid kepada Imam Syafi'i, berkata, aku tidak berani untuk menegur air ketika Syafi'i memandangku kerana gerun akan kewibawaannya. Masya Allah, nak minum air pun tak berani kerana melihat kehebatan yang daripada Imam Syafi'i. Kami meriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, katanya, min haqqil alim alaika an tusallim ala nas amatan wa takhussahu dunahum bitahiyah wa an tajlis amamahu wa la tushiranna indahu biyadika wa la taghmizanna bi'ainika wa la taqulanna fulan qal khilafan liqawlihi wa la taghtabanna indahu ahadan wa tushawir jalisaka fi majlisi wa la ta'khudh thawbihi idha qam wa la tulih alayhi idha kasil wa la tu'rid ay tashba' min tuli suhbati. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, antara hak seorang alim ke atas kamu ialah kamu beri salam kepada umum manusia, namun untuknya mestilah dikhususkan penghormatan itu. Kamu duduk di hadapannya, jangan menunjuk sesuatu dengan tanganmu atau mengenyitkan matamu di sisinya. Jangan berkata di hadapannya bahawa ada si fulan mengatakan sesuatu melainan daripada ucapannya. Jangan mengumpat seseorang di sisinya. Jangan berbual-bual dengan rakan semajlismu ketika dalam majlisnya. Jangan memegang pakaiannya bila dia berdiri. Jangan selalu bertanya apabila dia kelihatan tidak senang, dan jangan merasa bosan kerana lamanya tempoh perguruanmu dengannya. Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah. Terima kasih Anissa Osman. Allahumma astur aiba muallimi wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Jadi Imam Ali berkata, hendaklah kita memberi salam khusus untuk guru. Jangan bercakap-cakap ketika berdekatan dengannya, menghormatinya. Jangan tanya soalan yang dia tak suka. Jangan bandingkan ilmu dia dengan ilmu orang lain. Ni kau datang jumpa dia bercakap, dengar dia cakap, dia kata, ustaz tu kata lain. Apa tujuan anda berkata demikian? Jadi hormatilah pandangannya. Anda kita tak setuju pun, kita mempunyai tempat lain untuk menceritakan perkara itu. Dengan teman yang akrab ke, mungkin tanpa membuka aibnya. Jadi jangan di hadapannya kita bercerita kelebihan orang lain. Kerana seseorang guru ni, walaupun dia adalah orang yang berilmu, tapi kadang-kadang ada perasaan dalam hatinya. Maklumlah dia manusia, dia ada kelemahan.
Jadi bila kita menuntut ilmu daripada seseorang, hendaklah kita meyakini ilmu yang ada padanya, terima sebaik mungkin. Andai kita lihat banyak sangat perkara yang mukhalafat orang ramai, barulah kita cari guru yang lain. Andai mendapati perkara itu benar-benar menyesatkan dan pelik dan tak ada dalam sanad yang betul, banyak perkara yang di-create-nya itu, maka kita berhak untuk mencari guru yang lain. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, justru pelajar tersebut perlu beradab dengan semua perkara yang telah digariskan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia juga hendaklah menjawab kembali semua umpatan terhadap gurunya sekiranya mampu. Jika tidak mampu melakukan demikian, dia mesti meninggalkan tempat itu. Jadi kita telah bercerita daripada awal keperluan kita untuk dapatkan guru yang betul. Pastikan ilmunya diperoleh pada tempat yang betul. Ketika belajar dulu, dia belajar dengan betul, bukan dia buat benda lain, aktiviti lain. Tiba-tiba dia pulang jadi ulama, atau mana ilmu dia dapatinya. Maka ini adalah menjadi satu kewajipan kita. Sebagaimana kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, keperluan kita untuk mendapatkan guru yang betul ni macam kita nak mendapatkan seorang doktor yang betul untuk merawat penyakit kita. Kerana penyakit hati perlu pada rawatan, sebagaimana penyakit fizikal perlu pada rawatan. Jadi dalam hidup ini, kalaulah seseorang itu kena penyakit yang kita takuti, na'udzubillahi min zalik, kita banyaklah berdoa, tuan-tuan ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Doa yang semua orang dah hafaz dalam suasana pandemik ni, saya yakin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain. Minta kepada Allah perlindungan daripadanya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita ditimpa penyakit sebagai contohnya, na'udzubillahi min zalik, maka kita berusaha untuk mendapatkan doktor yang betul untuk menangani penyakit yang kita alami. Tidakkah penyakit hati ini juga perlu pada doktor yang betul? Ini yang dikatakan tadi oleh Imam An-Nawawi. Ini merupakan kata-kata daripada Imam Ghazali. Jadi kita perlu dapatkan doktor yang betul untuk merawat penyakit-penyakit dalam dalaman kita, hati kita. Andai seorang kena penyakit kencing manis contohnya, penyakit kencing manis itu menjadi merebak dengan cara yang agresif, tak ada rawatan, maka akhirnya kematian pun menimpalah fulan bin fulan itu. Maka dengan matinya dia, berakhirlah penyakit kencing manis itu. Nampak tak? Sebaliknya, apabila dia mengabaikan penyakit-penyakit rohaniah, penyakit-penyakit dalam hati seperti syirik, seperti tersesat jalan, buat benda-benda khurafat, benda-benda yang bukan-bukan, dia mati, masuk dalam kubur, bermulalah macam-macam soalan padanya. Menunjukkan kepada kita bahawa penyakit yang bersifat spiritual, mental, yang bersifat rohaniah ni lebih bahaya daripada penyakit jasadiah. Kerana penyakit jasadiah akan berakhir bila orang tu meninggal dunia. Tapi penyakit rohaniah tidak akan berakhir dengan dia ditanam dalam kubur. Akan mula soalan-soalan yang payah. Jadi ini merupakan satu tanggungjawab buat kita semua. Dapatkan guru yang betul. Tanya kepada orang yang berkenaan. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kita dengar orang itu berilmu, bercakap tentang hadis. Tanyalah kepada orang yang bagaimana ustaz itu. Kita akan jumpa daripada 5 orang ustaz yang kita tanya, 4 orang mengiyakan, mengatakan memang ustaz ini dulu belajar ketika di Yaman, memang bersungguh-sungguh, guru-gurunya sayang kepada dia, banyak hadis dia hafal. 4 orang akan berkata demikian. Cuma seorang saja yang punya masalah peribadi, yang mungkin ada hasad. Itu adalah satu tradisi, satu sunnatullah dalam hidup. Ada orang dengki dengan seseorang yang lain. Maka orang itu mungkin mengatakan sebaliknya, tak, dulu kat Yaman pemalas belajar. Tapi daripada 5 kita dah dapat makluman, testimoni dia 4 mengatakan dia seorang yang baik, yang saleh. Ustaz belajar kat mana? Kat Azhar. Dulu kat Azhar tu sibuk jual minyak dhab. Tahu minyak dhab? Daging dhab yang tujuannya untuk kesihatan dan sebagainya. Dia tak pergi belajar pun. Orang sibuk belajar, dia sibuk jual minyak dhab. Oh iya ke? Tanya 10 orang, 9 orang kata begitu. Seorang saja yang tak pasti. Jadi kita tahu bahawa orang itu tidak layak untuk mengajar. Kerana dia tidak belajar ketika di universiti yang terkemuka itu. Ataupun dia pergi belajar ke tempat itu, orang suruh belajar dengan tuan-tuan guru Arab yang ilmunya hebat-hebat, dia pergi belajar dengan orang Melayu. Bila dia nak menambah ilmu bahasa Arab dia? Ini pun satu kekusaran. Anak tuan-tuan nak pergi belajar mana-mana tempat dalam dunia Islam, suruhlah dia belajar daripada orang yang mahir bahasa Arab. Tuan-tuan guru Arab itu ilmunya hebat-hebat. Jadi ambillah peluang untuk belajar daripada dia, tolong. Kalau tidak, kalau belajar dengan orang dalam bahasa kita ini, bila dia nak improve bahasa Arab dia? Sedangkan kitab-kitab teras semuanya ditulis dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ini adalah satu perkara yang perlu diselesaikan.
Pergi belajar dengan tuan-tuan guru, orang-orang alim. Kalau di Al-Azhar itu begitu ramai ulama-ulama Arab yang mengajar di universiti, di luar universiti, pergi belajar mereka. Ya, Umi ceria. Ini adalah satu nasihat kepada anak-anak kita yang bakal pergi ke negara-negara Arab untuk menuntut syariah, usuluddin, lughah dan sebagainya. Baik, ikut pesan Imam Ali ni tadi, menghormati guru, dan guru yang dimaksudkan ni guru yang layak. Layak itu disebabkan kita telah dapat sumber rujukan yang tepat tentang guru-guru ini. Bukan memandai-mandai, bukan kita dengar dengan kagum pada perkataan-perkataan yang pelik-pelik yang terbit pada hari ini daripada entah sesiapa, entah mana rujukannya. Tiba-tiba mendapat gelaran tuan guru, sedangkan tuan guru zaman dulu adalah orang mikir pondok, melahirkan ribuan orang penuntut. Tapi pada hari ini bila berkata benda yang pelik-pelik, tunjukkan pakaian ulama sikit, maka orang pun menggelar tuan guru. Inilah dia masalah yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Kagum pada benda yang pelik-pelik yang tidak ada dalilnya. Beradab ketika berdepan dengan guru. Seorang pelajar hendaklah masuk menghadap gurunya dalam keadaan yang terbaik sambil bersifat dengan perkara yang telah kami jelaskan. Berkeadaan bersih, menggunakan siwak, kosong hatinya daripada kesibukan lain, tidak masuk tanpa izin jika gurunya berada di tempat yang perlukan keizinan terlebih dahulu, memberi salam kepada hadirin ketika masuk, namun mengkhususkan penghormatan kepada gurunya berbanding yang lain, memberi salam kepada gurunya dan orang lain apabila ingin beredar sebagaimana disebutkan dalam hadis, falaysatil ula bi ahaq min ats-tsaniyah. Bukanlah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Jadi artinya ketika kita nak keluar meninggalkan majlis ilmu dan kita terpaksa keluar, contohnya bukan ketika guru mengajar, maknanya ketika guru sedang duduk, mungkin ketika dia berdiam diri, kita nak keluar, kita minta izin daripadanya. Bukan ketika dia menyampaikan ilmu. Kalau ketika guru menyampaikan ilmu, makruh hukumnya bagi salam. Kerana Nabi bersabda dalam rumusan dikemukakan oleh ulama dalam kaedah fiqh, al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk jangan disibukkan. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk beribadah, tak perlulah kita bagi salam padanya. Begitu maksudnya. Jadi orang sedang menyampaikan majlis ilmu, jangan kita bagi salam pula, nanti ganggu konsentrasi orang-orang lain. Ini maksudnya dalam keadaan biasa. Janganlah dia melangkah bahu-bahu manusia, sebaliknya duduklah di akhir majlis, melainkan gurunya mengizinkannya untuk tampil ke hadapan, atau dia tahu mereka boleh memberikan ruang kepadanya. Dia tidak boleh membuatkan orang bangun dari tempatnya. Jika orang tersebut beri ruang kepadanya duduk, dia hendaklah menolak, sebagai mencontohi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Melainkan kedudukan dia di hadapan guru mempunyai maslahat kepada muhadirin atau disuruh oleh gurunya. Jadi kalau kita masuk, kemudian orang bangun untuk kita, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan contoh yang terbaik daripada Rasulullah SAW supaya kita tawaduk. Kita biarkan, minta orang itu kekal di tempatnya, walaupun orang semua menghormati kita. Cuma dalam satu keadaan saja digalakkan, dibenarkan untuk kita cross orang lain ni bila guru yang panggil kita. Syekh main duduk sini, dipanggil seseorang itu contohnya. Oleh kerana kedudukan kita ataupun keilmuan daripada kita diiktiraf olehnya, dia nampak kita, diminta kita duduk di sebelahnya, maka kita penuhilah permintaan guru itu. Tapi dalam keadaan lain, andai dia tidak minta kita tampil ke hadapan, cuma jemaah saja yang beri kita kedudukan lebih baik daripada orang lain, maka sunatnya kita tawaduk, tak payahlah pergi ke tempat itu sehingga kita tidak layak kerana kita datang lambat sebenarnya. Janganlah duduk di tengah majlis kecuali disebabkan oleh darurat, dan janganlah duduk di antara dua orang pelajar yang lain melainkan dengan izin mereka. Jika mereka melapangkan tempat untuknya, dia boleh duduk dan turut serta dalam majlis itu. Ini adab yang simple-simple tuan-tuan. Tapi bila kita lihat kadang-kadang dilakukan oleh orang yang tidak belajar adab. Kita fikir ni common sense. Ya, common sense. Tapi ada orang yang common sense-nya tidak sempurna. Maka, terima kasih Ustaz Hanif Abdul Fattah. Doa yang kita pelajari sebelum ni. Jadi, kita lihat kepada keperluan kita untuk berada di situ. Andai keperluan kita, andai kedatangan kita ke situ diminta, maka kita hadir. Andai keperluan kita hanya untuk mengisi tempat itu dan mengganggu orang yang sedang menuntut ilmu, maka hendaklah kita elakkan. Seterusnya, beradab ketika dalam majlis ilmu. Dia juga hendaklah beradab bersama rakan-rakannya dan para hadirin dalam majlis gurunya, kerana perkara itu merupakan adab terhadap guru, dikira sebagai melihara majlis itu. Dia perlu duduk di hadapan guru dengan gaya seorang yang sedang belajar, bukannya gaya orang yang sombong. Dia tidak boleh meninggikan suara tanpa hajat.
Jangan ketawa, jangan banyak bercakap tanpa hajat, jangan main dengan tangannya dan anggota yang lain. Jangan pula menoleh kiri kanan tanpa hajat. Bahkan hendaklah dia menghadap gurunya dan menumpu perhatian pada gurunya. Jadi tuan-tuan, ini adalah adab yang perlu ada. Seperti saya cerita pada tuan, ada seorang penuntut ilmu yang mulia datang dari Spain, Andalus pada zaman Imam Malik bin Anas mengajar, ya, Sofi Emir, Puan Kamisa HMS. Ketika Yahya bin Yahya Al-Laythi hadir dalam majlis Imam Malik di Madinah, tiba-tiba di Madinah, di Masjid Nabawi itu berdekatan dengannya muncullah seekor gajah. Ada orang bawa gajah, entah nak letakkan zoo ke. Maka semua orang di Masjid Nabawi itu keluar untuk melihat gajah. Melihat gajah ni satu benda yang luar biasa lah kat Madinah. Mana ada gajah hidup kat Madinah? Yang datang menjerah Mekah semua itu pun datang dari Yaman, datang dari Afrika, dibawa daripada Afrika. Maka kedatangan gajah kat situ memanglah satu benda yang pelik. Maka semua orang berbondong-bondong keluar lari tengok gajah itu, dibawa oleh orang yang memimpin gajah itu. Sehingga anak-anak murid Imam Malik berada dalam majlis ilmu pun keluar untuk menyaksikan gajah tersebut, tuan-tuan. Tiba-tiba Yahya bin Yahya Al-Laythi tak keluar. Maka Imam Malik berkata kepadanya, "Hai budak, orang muda, kenapa kau tak keluar? Semua orang keluar tengok gajah. Gajah tak ada kat negara engkau kan, kat Spain." Imam Malik tahu dia daripada Spain. Menjawab, "Wahai Tuan Guru, saya datang bukan nak melihat gajah. Saya datang untuk melihat Tuan Guru. Saya datang untuk belajar dari Tuan Guru, bukan untuk melihat gajah." Maka Imam Malik pun kagum dengan pendirian Yahya bin Yahya Al-Laythi ini, sehingga Imam Malik memanggilnya faqih daripada Andalus, di Spain. Jadi budak bijak ini bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi menumpukan perhatiannya melihat gurunya saat semua orang keluar untuk meninggalkan guru kerana kagum dengan gajah, takjub dengan gajah yang hadir. Tapi Yahya bin Yahya Al-Laythi tidak keluar sama sekali kerana kagumnya kepada gurunya melebihi kagum kepada benda-benda yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu adab. Jangan kita duduk dalam majlis ilmu ataupun khutbah Jumaat sibuk pula main handphone. Kalau ambil handphone tu untuk mencatat butiran khutbah Jumaat atau ilmu disampaikan satu perkara, tapi sibuk baca WhatsApp ataupun sibuk dengan kawan-kawan yang lain, sibuk sembang-sembang, ini adalah perkara yang dilarang, ditegah. Tiada keberkatan padanya, tidak hormat pada majlis ilmu. Baik. Seterusnya, antara perkara yang sangat perlu ditekankan ialah janganlah sibuk dia membaca Al-Quran di hadapan gurunya ketika guru itu sibuk, jemu, kurang bersedia, masa takut, sedih, lapar, haus, ngantuk, gelisah dengan perasaan lain menukarkannya dan menghalang daripada menghadirkan sepenuh hati dan benar-benar cergas. Justru dia hendaklah merebut waktu-waktu ketika gurunya segar. Ini cerita tentang talaqi Al-Quran pula. Kalau kita melihat guru tak bersedia untuk talaqi musyafahah dengan kita, maka elakkan kita daripada mengganggu konsentrasi atau mengganggu fikiran emosi beliau yang memang sudah terganggu pada waktu itu. Zuhira Zelani, ya, kitab ni boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Terima kasih Dr. Noazia Ayub. Dapatkan di web Telaga Biru ataupun di PM admin, ya, terima kasih. Azia Nabu Hasan, zaman ni merupakan zaman orang sibuk dengan handphone. Dalam majlis ilmu pun sibuk dengan handphone. Dalam kuliah pun sibuk dengan handphone. Maka langkah kerajaan untuk mengelakkan anak-anak kita bawa handphone ke sekolah ni satu langkah yang wajar. Kalau tidak, rosak semuanya. Terima kasih Syashika. Tolong share video ni kepada teman kita, tuan-tuan. Terima kasih kepada Syashika mengingatkan. Moga-moga menjadi jariah ilmu bersama kita pada pagi ni. Tolong ambil kesempatan, ambil peluang ni, share video ni. Saya bagi masa seminit untuk share video kita kepada teman-teman lain supaya ada kesedaran untuk menuntut ilmu. Dah share dah? Azia Nabu Hasan dah share? Dr. Noazia, Faizal MS Empire dah share. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khairan. Jadi antara adab seorang pelajar ialah bersabar atas kasar, sifat kasar dan juga sifat buruk pada gurunya. Jangan dia menyebabkan seorang pelajar berpaling daripada melazimi dan meyakini kehebatannya. Ini macam saya cerita tadi, ada guru yang kadang-kadang, terima kasih Ustaz Hafiz Siddiqin, terima kasih Cikgu Sabarudi, Nur Suhaili Amiruddin, terima kasih, barakallahu fikum. Jadi ada keadaan kita jumpa dengan guru ni yang kadang-kadang sifatnya kasar. Seperti berlaku pada zaman para tabi'in dahulu pun ada guru-guru yang begini keadaannya. Ada guru yang lawak. Kenal tak Sulaiman Al-Amash? Terima kasih Farid Misbah.
Amash ni merupakan seorang yang matanya rabun, seorang guru hebat hadis. Tapi beliau ni ada lawak yang tersendiri. Itulah sebagai contoh, kalau dia pakai jaket bulu kambing pada zaman dahulu kan, bulu kambing tu kita pakai ke dalam. Bulu kambing yang lembut itu kita pakai ke dalam, luar adalah kulitnya. Betul? Tapi Al-Amash ni dia pakai terbalik pula. Dia pakai kulit ke dalam, bulu kambing tu keluar. Anak muridnya bergurau dengannya. Dia seorang guru yang suka bergurau anak muridnya. Dia kata, tuan guru, kita pakai bukan macam ni, pakai bulu ni bahagian dalam, kulitnya kat luar. Dia jawab apa tuan? Beginilah kambing memakainya. Jadi ada para ulama ni kadang suka buat lawak. Guru yang suka buat lawak-lawak yang dimaksudkan adalah seperti garam dalam makanan, tidak berlebihan sangat. Kalau berlebihan sangat, rosaklah makanan itu kerana masinnya. Maka ada guru ni macam-macam keadaan penampilannya. Ada yang suka buat lawak, ada yang kata-katanya pedih kalau dengar. Tapi ketepikanlah perkara itu semua, kerana yang penting yang kita nak timba adalah ilmunya, manfaat daripada pengetahuannya. Dia hendaklah mentakwil kata-kata dan perbuatan guru yang lihat tidak baik pada zahir dengan takwilan yang baik. Hal itu dilakukan melainkan oleh orang yang kurang atau tidak mendapat petunjuk. Seperti ada kisah seorang sahabat saya, tuan-tuan, cerita. Dia kata dia melazimi seorang guru tasawuf yang hebat. Guru ini orang saleh, ilmunya tinggi, memang layaklah dipanggil guru tasawuf. Dia tak terkenal lah, tuan-tuan. Terkenal ni tak semestinya betul, tuan-tuan. Maka satu hari mereka pun melihat seorang perempuan yang sangat muda jumpa dengan tuan guru dalam bilik. Mereka pun, alamak, apa laku ni? Maka semua anak murid itu berburuk sangka pada gurunya. Mereka tinggalkan guru itu. Yang tinggal seorang saja yang yakin bahawa tentu ada takwilan pada perbuatan guru ini pada dengan seorang perempuan muda dan sebuah tempat tertutup. Saya, tuan-tuan, dia tinggal seorang. Kawan-kawannya semua dah tinggalkan majlis itu, mengatakan guru ni tak beramal dengan ilmunya. Tinggal dia seorang. Akhirnya, tuan, bila tuan guru itu keluar bersama perempuan muda itu yang bukan isterinya, maka anak murid seorang tu duduk terpaku. Kawan-kawannya semua dah meninggalkan majlis itu dengan sangkaan yang buruk terhadap guru. Guru itu akhirnya berkata, mana pergi teman-temanmu? Mereka semua sudah pergi, tuan guru. Kenapa? Ada mereka tak puas hati, tentu baik. Untuk mengetahui kamu, ini anak perempuan aku tak pernah beritahu kepada kamu pun. Ini anak perempuan aku tak pernah cerita pada siapa pun. Berapa orang anak aku dan sebagainya. Barulah Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini, kita baik sangkalah kepada guru-guru yang dimaksudkan, guru-guru yang saleh, yang berilmu ni. Bukan guru-guru jadi-jadian ni, tuan-tuan. Ini dimaksudkan. Jadi apabila guru bersifat kasar kepadanya, dialah yang sepatutnya minta maaf pada guru dan memperlihatkan bahawa kesalahan datang daripada dirinya, dan itu sebab dia wajar ditegur. Perkara itu demi manfaat untuk dunia dan akhiratnya serta mampu menyucikan hati guru terhadapnya. Mereka berkata, siapa yang tidak sabar di atas kehinaan ketika menuntut ilmu, maka usianya tersisa ditimpa buta kejahilan. Ini kata-kata patah yang menarik. Ada seorang tidak sabar dalam kesusahan menuntut ilmu, maka dia akan hidup dalam kemiskinan ilmu dan kejahilan. Ini maksudnya. Jadi siapa yang bersabar dengannya, maka urusannya menjadi mulia dunia akhirat. Antaranya lagi sebuah asar yang masyhur daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dzalika taliban fa'azaztu matluban, dhalaltu taliban fa'azaztu matluban, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku telah menjadi hina ketika menuntut ilmu, lalu aku menjadi mulia ketika aku mengajar. Jadi aku menjadi hina ketika menuntut ilmu, dan sekarang aku menjadi mulia ketika aku yang dicari orang untuk belajar daripadanya. Ketika menuntut ilmu dulu, bagai-bagai langkah yang laluan sukar yang lalui oleh seseorang, maka waktu itu berakhir. Akhirnya muncullah seorang satu bintang dalam ilmu itu, dicari orang, didengar orang kata-katanya, diikuti orang. Maka ini adalah satu kelebihan bagi orang menuntut ilmu. Permulaannya susah. Orang Melayu pun kata berakit-rakit ke tepian, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi inilah sikap orang menuntut ilmu, yang pada awalnya memang dalam kesukaran, kesulitan, tapi akhirnya akan jadi kesenangan, insya-Allah. Indah sungguh kata-kata pujangga, siapa yang tidak sanggup merasai kehinaan waktu sesaat, walau sesaat, dia akan ditimpa kehinaan sepanjang masa. Siapa yang tidak sanggup untuk merasai kehinaan walaupun sesaat, dia akan ditimpa kehinaan pada sepanjang masa. Maksudnya, tuntutlah ilmu dan susah-susahlah dahulu, supaya laluan di akhirnya menjadi mudah untukmu, wahai telaga.
Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Terima kasih Narti Makna Yamin. Terima kasih Terima kasih Tengku Murni yang mulia. Fatimah Hati, berakit ke dahulu, ya. Berakit dahulu ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Terima kasih Ustaz Safi Sadikin. Zuhira Zailani, terima kasih kerana dah share dengan teman-teman. Jangan lupa share teman-teman kita. Sekian daripada saya tuan-tuan untuk renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan segala yang disampaikan ini ada manfaat padanya. Ya, perkara pertama yang saya rumuskan tadi, nak cari ilmu, carilah pada sumber yang betul. Bukan mengambil daripada orang yang memandai-mandai. Ya, biasanya orang yang belajar dan menuntut ilmu bersungguh-sungguh ni kita kenal, kita tahu dengan seorang sebagaimana kita mencari doktor yang betul untuk merawat penyakit yang kita alami supaya kita sihat dan sembuh. Lagi telah dinyatakan supaya beradab dalam majlis ilmu dan berdoalah supaya Allah menutup aib guru kita supaya keberkatan ilmu tidak luput daripada kita. Kemudian beradab kepada di hadapan ilmu. Ini adalah beradab ketika dalam majlis ilmu. Ini menghormati waktu tuan guru kita. Jadi ini adalah nasihat-nasihat penting oleh Al-Imam An-Nawawi yang menjadi tradisi amalan para salafus salih dalam menuntut ilmu zaman berzaman. Baik tuan, setakat itu saja dulu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya ajak tuan-tuan untuk gunakan birkah Habatus Sauda. Bagi yang belum lihat, ini adalah merupakan Habatus Sauda yang telah diproses dalam bentuk yang mudah untuk digunakan. Itu boleh digunakan satu pagi, satu petang. Sama ada kita boleh telan terus ataupun kita kunyah. Inilah dia Habatus Sauda yang telah diproses dalam bentuk halal gel tuan-tuan. Dan kemudian di Zazan Travel juga kami memasarkan kurma McJowl dari Palestin, Jordan. Bentuknya, botolnya seperti ini, sedang sampai tak rosak tuan-tuan. Boleh letak atas meja. Boleh menjadi teman kita buka puasa dan bersahur. Dan itu juga ada kurma ajwa yang kami datangkan khas dari Madinah. Ada sijil lahirnya dari Madinah tuan-tuan. Juga hadirnya kepada tuan-tuan dalam botol seperti ini, tak rosak, tak kemek, tak penyek dan sebagainya kurma ni. Dan begitu juga tuan-tuan dan kasihan, tuan-tuan yang berkesempatan dapatkanlah Quran Qiyam yang kami sedang kempenkan sekarang. Ini Quran Qiyam yang besar ni, berat ni tuan-tuan. Untuk bacaan tahajud kita, sembahyang malam kita, tuan-tuan akan dapat hadiah Quran Ghufran berjilid ni. Yang lengkap dengan terjemahannya dan juga sistem wakaf dan ibtidak. Jadi tuan-tuan dapatkan pada Zazan Travel. Di tempat lain tak ada tuan-tuan. Dapatkan pada Zazan Travel, nanti tuan-tuan akan dapat hadiah Quran Ghufran per juzuk ini. Jadi tuan-tuan boleh buat belian sekarang daripada Zazan Travel. Dapat stand yang kuat seperti ini, boleh kita gunakan untuk qiyamul lail, untuk sembahyang sunat waktu malam, untuk hadiahkan kepada ibu kita, hadiahkan kepada masjid, hadiahkan kepada sekolah tahfiz anak kita, asrama anak kita yang akan pulang untuk sembahyang tarawih kat asrama selepas ni. Jadi mendapatkan daripada Zazan Travel. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Kita tamatkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi yang telah dapatkan kurma ni. Zara, Farida Yahya, Ibn Zuhdi, Kamisa HMS, terima kasih. Jadi samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkati kita pada waktu ini. Dan jangan lupa sebelum beredar sembahyang sunat syuruk terlebih dahulu, dah masuk waktunya. Lagi 5 minit masuk waktu duha. Boleh sembahyang sunat syuruk. Sejak sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal jizam min sayyi'il asqam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa ta'uli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la musafiran illa sallamta wa la jahilan illa 'allamta wa la zaliman illa hadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaij dunya wa la akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan.
Jumpa lagi pada waktu lain. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.